Hari ini saya Haikal bin Zunaidi bersama Khairul Afif Afzal bin Luqman serta Ahmad Rafiq bin Rozami akan membentangkan tentang kerja membentangkan. Hari ini kami akan membentangkan beberapa tajuk dalam tata bahasa bahasa Melayu, iaitu bagi sistem ejaan yang berfokuskan kepada penggunaan huruf besar dan huruf kecil, dan yang kedua, kegramatisan aspek-aspek tata bahasa yang berfokuskan kepada kesalahan ayat serta penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Saya, Haikal bin Zunaidi, akan membentangkan tentang sistem ejaan. Huruf besar dan huruf kecil. Definisi: huruf besar dan huruf kecil adalah perbezaan antara dua huruf. Huruf besar merupakan huruf yang lebih formal, manakala huruf kecil merupakan huruf yang lebih kecil yang digunakan dalam penulisan. Sistem tulisan yang membezakan antara huruf besar dan kecil mempunyai dua set huruf selari, dengan setiap huruf dalam satu set biasanya memiliki setara dalam set yang lain. Dua jenis huruf besar adalah representasi alternatif dari huruf yang sama. Mereka memiliki nama dan sebutan yang sama serta susunan abjad yang sama dari huruf A hingga huruf Z. Seterusnya, penggunaan huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama pada awal ayat. Contoh ayat: Ahmad suka bermain bola sepak. Beliau ialah ayah saya. Yang di mana perkataan Ahmad di dalam ayat yang pertama menggunakan huruf besar untuk memulakan ayat, untuk mula menulis sesuatu ayat. Begitu juga dengan ayat yang kedua, beliau, yang memulakan huruf B sebagai permulaan ayat. Yang kedua, huruf pertama bagi ganti nama untuk Tuhan. Seperti contoh, Allah yang Maha Pemurah, Nya dan juga Dia, yang menggunakan huruf pertama huruf besar. Yang ketiga, huruf pertama dalam petikan. Contoh ayat: Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Azim. Mengapakah engkau menangis? Tanya Haikal. Yang di mana ayat yang pertama dan kedua, iaitu perkataan kenapa pada ayat yang pertama yang dimulakan dengan huruf besar dalam petikan langsung. Begitu juga dengan huruf M bagi perkataan mengapakah yang digunakan huruf besar dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf pertama gelaran terhormat, keturunan dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Seperti contoh, Tengku Ismail Shah, Haji Abdul Manat, yang di mana perkataan Tengku dan juga Haji yang bermula dengan huruf pertama huruf besar kerana diikuti oleh nama orang seperti Ismail Shah dan juga Abdul Manap. Yang keenam, huruf pertama setiap nama orang, yang di mana untuk menulis nama orang memerlukan huruf pertama itu huruf besar. Seperti contoh, Haikal bin Zunaidi, Alif Aiman bin Zuki. Dan yang keenam, huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang diikuti dengan nama orang. Seperti contoh, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Profesor Dr. Zuki, yang di mana Perdana Menteri dan juga Profesor Doktor yang menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama untuk menulis nama jawatan tersebut apabila diikuti dengan nama orang, iaitu Anwar Ibrahim dan juga Zuki. Yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Seperti contoh, bangsa Melayu, kaum Bidayuh, bahasa Indonesia. Yang di mana perkataan Melayu, Bidayuh dan Indonesia menggunakan
huruf besar pada huruf pertama. Yang ke-8, penggunaan huruf besar digunakan bagi nama rasmi badan, lembaga pemerintah, dokumen rasmi, pertubuhan tempat, bangunan dan monumen seperti contoh Kementerian Pendidikan Malaysia, Hukum Kanun Melaka dan Dewan Bahasa. Yang ke-9, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah. Seperti contoh, bulan Jun, bulan Syawal, hari Selasa, hari Rabu, hari raya Aidilfitri serta Perang Badar, yang di mana huruf pertama bagi nama bulan menggunakan huruf besar, huruf pertama bagi nama hari menggunakan huruf besar serta huruf pertama bagi peristiwa sejarah menggunakan huruf besar seperti perkataan Badar. Yang ke-10, huruf pertama nama buku, majalah, akhbar dan karangan atau artikel seperti contoh berita harian, jurnal ekonomi, majalah wanita dan antologi anak laut. Yang ke-11, huruf pertama bagi semua nama khas dalam bidang geografi seperti contoh Thailand, Macang serta Asia Tenggara, yang di mana nama khas tersebut ialah berasal daripada negeri, daerah serta kampung yang menggunakan huruf besar bagi huruf pertama. Dan yang ke-12, huruf pertama dalam singkatan nama, gelaran pangkat dan sapaan. Seperti contoh, Doktor yang menggunakan singkatan DR yang di mana huruf D merupakan huruf besar. Selain itu, Haji yang menggunakan singkatan HJ yang di mana huruf H merupakan huruf besar. Tuan yang di mana singkatannya TN, T menggunakan huruf besar dan juga Puan, PN yang menggunakan P sebagai huruf besar. Seterusnya, kita akan melihat penggunaan huruf kecil. Yang pertama, huruf kecil digunakan untuk nama gelaran, kehormatan dan keagamaan yang tidak diikuti dengan nama orang. Seperti contoh, Ahmad sedang menunaikan haji bersama keluarganya. Baginda merupakan sultan yang baik terhadap rakyatnya, yang di mana perkataan haji bagi ayat yang pertama dan sultan bagi ayat yang kedua menggunakan huruf kecil untuk menulis nama gelaran, kehormatan dan keagamaan tanpa diikuti oleh nama orang. Yang kedua, penggunaan huruf kecil digunakan untuk huruf pertama kata bin atau binti. Sebagaimana yang kita tahu, untuk menulis nama orang, kita memerlukan penggunaan huruf besar bagi huruf pertama. Namun, untuk perkataan bin atau binti, kita perlu memulakan dengan huruf kecil. Seperti contoh, Haikal bin Zunaidi serta Zanariah binti Kasim, yang di mana perkataan dan bin dan binti menggunakan huruf kecil pada huruf pertama mereka. Penggunaan huruf kecil yang ketiga iaitu huruf pertama nama dalam geografi yang tidak khas. Contohnya, Ahmad bercuti di pulau, Aiman pergi memancing di sungai, yang di mana perkataan pulau pada ayat pertama dan juga perkataan sungai pada ayat yang kedua merupakan nama dalam geografi yang tidak khas. Oleh itu, penulisannya memerlukan penggunaan huruf kecil pada huruf pertama. Yang keempat, penggunaan huruf kecil iaitu huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Seperti contoh, Ayah Amirah telah dinaikkan pangkat sebagai inspektor. Majlis itu dihadiri oleh beberapa orang guru.
yang di mana perkataan inspektor pada ayat pertama dan juga guru pada ayat yang kedua menggunakan huruf kecil apabila tidak diikuti oleh nama orang, nama instansi atau nama tempat. Sebagaimana yang kita tahu, apabila diikuti dengan nama orang, maka huruf inspektor iaitu I perlu menggunakan penggunaan huruf besar. Oleh itu, kita dapat lihat di sini bahawa penggunaan huruf I dalam perkataan inspektor perlu ditulis sebagai huruf kecil apabila tidak diikuti oleh nama orang dan sebagainya. Penggunaan huruf kecil yang terakhir iaitu huruf pertama nama orang atau nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis atau sesuatu ukuran. Contohnya 10 volt, 5 ampere, mesin diesel, garam Inggeris, gula Melaka serta ceruk Bali. Sekian daripada saya. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada kegramatisan aspek-aspek tata bahasa. Yang pertama sekali, kita akan membincangkan tentang kesalahan ayat. Apa itu kesalahan ayat? Kesalahan ayat ialah kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam pembentukan ayat. Terdapat beberapa jenis kelas kesalahan kata yang lazim dilakukan, iaitu kesalahan sesudahan ayat, kesalahan klausa, kesalahan ragam ayat, kesalahan ayat perintah, kesalahan ayat tanya dan kesalahan ayat majmuk. Yang pertama, kita pergi kepada kesalahan susunan ayat. Kesalahan susunan ayat ini merangkumi kekeliruan susunan ayat. Contoh ayat salah yang pertama ialah, ini kereta sangat kotor. Ayat yang betulnya ialah, kereta ini sangat kotor. Penjelasannya ialah, urutan kata dalam ayat perlulah mengikut inti dan penerang. Contoh ayat kedua ialah, dia sudah terima buku itu. Ayatnya yang sebetul ialah, sudah dia terima buku itu. Susunan kata perlulah betul untuk frasa kerja pasif, iaitu kata bantu diikuti, kata ganti nama diri kedua dan kata kerja pasif. Seterusnya ialah Aiman membeli kereta 2 buah. Ayat ini menunjukkan kereta 2 buah. Ayat ini salah. Ayat yang betulnya ialah Aiman membeli 2 buah kereta. Urutan kata dalam frasa nama perlulah jelas. Yang kedua, kita pergi kepada kesalahan klausa. Kesalahan klausa ini merangkumi klausa yang tidak lengkap sama ada pada bahagian subjek atau bahagian predikat. Contoh ayat pertama, setiap hari Isnin selalu ke pejabat. Ayat ini salah. Ayat yang betul ialah setiap hari Isnin ayah selalu ke pejabat. Klausa ini perlu diletakkan subjek iaitu ayah bagi melengkapkan ayat tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada ayat kedua. Apakah dibawa oleh ahli? Ayat ini salah. Ayat yang betulnya ialah apakah yang dibawa oleh ahli? Klausa ini tiada subjek. Oleh itu, klausa yang dibawa oleh ahli merupakan subjek. Seterusnya ialah murid-murid mengambil. Ayat yang betul ialah murid-murid mengambil makanan. Klausa ini tidak lengkap kerana objek bagi frasa kerja transitif tiada. Predikat haruslah lengkap. Yang ketiga ialah kesalahan ragam ayat. Kesalahan ragam ayat merangkumi kekeliruan pembentukan ayat pasif sama ada ayat pasif ganti nama diri atau ayat pasif berimbuhan. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Batal yang lembut itu dibeli oleh saya. Ayat ini salah. Ayat yang betulnya ialah batal yang lembut itu saya beli. Ayat pasif diri yang pertama bentuknya saya beli, bukannya dibeli oleh saya. Seterusnya, kita pergi kepada yang kedua. Bantal yang lembut itu mereka beli. Ayat ini salah. Ayat yang betulnya ialah bantal yang lembut itu dibeli oleh mereka. Ayat pasif diri ketiga bentuknya dibeli oleh mereka, bukannya mereka beli. Seterusnya, harimau itu kena ditembak. Ayat ini salah. Ayat yang betulnya ialah harimau itu kena tembak. Ayat pasif kena tidak perlu diikuti kata kerja pasif di. Kesalahan ayat perintah. Kesalahan ayat perintah ini merangkumi kekeliruan penggunaan dalam ayat perintah. Contoh yang pertama ialah dilarang rokok di kawasan ini. Ayat ini sangat salah. Ayat yang betulnya ialah dilarang merokok di kawasan ini.
Hal ini demikian kerana ayat perintah tidak boleh menggugurkan awalan men, M-E-N. Seterusnya, sila jangan bising di dalam perpustakaan. Dalam ayat perintah, kita tidak boleh menggunakan dua kata perintah. Jadi ayat yang betulnya ialah jangan bising di dalam perpustakaan. Seterusnya ialah sila jemput ke rumah saya selepas solat raya nanti. Ayat ini salah kerana ayat perintah tidak boleh bergandengan dengan kata perintah. Ayat yang betulnya boleh berpecah kepada dua, iaitu sila ke rumah saya selepas solat raya nanti. Dan ayat yang kedua ialah jemput ke rumah saya selepas solat raya nanti. Kesalahan ayat tanya. Apa itu kesalahan ayat tanya? Kesalahan ayat tanya merangkumi kekeliruan penggunaan ayat tanya. Contoh yang pertama ialah, kamu pergi berlayarkah? Ayat yang betul ialah kamu pergi berlayar. Ayat tanya tidak memerlukan kah di hujung ayat. Seterusnya, kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu siapa yang menelefon kamu tadi? Ayat ini salah kerana tiada kah di belakang ayat tanya tersebut. Iaitu ayat yang betulnya ialah siapakah yang menelefon kamu tadi? Ayat tanya dengan kata tanya apabila berada di hadapan perlu menggunakan partikel kah, iaitu siapa menjadi siapakah. Akhir sekali, mereka tidak tahu bila Perdana Menteri akan tiba di perkarangan Putrajaya. Ayat yang betul ialah mereka tidak tahu masa Perdana Menteri akan tiba di perkarangan Putrajaya. Ayat penyata tidak boleh bergandengan dengan ayat tanya. Akhir sekali, kesalahan ayat majmuk. Kesalahan ayat majmuk ini merangkumi kekeliruan penggunaan ayat majmuk. Contoh ayat yang pertama ialah Haziq memancing serta meminum kopi. Dalam ayat ini, serta tidak boleh digunakan kerana ia tidak sesuai dengan ayat ini. Ia perlu digantikan dengan perkataan yang lain, iaitu Haziq memancing sambil meminum kopi. Seterusnya, mereka ke Perak atau Terengganu. Ayat ini salah kerana ayat majmuk yang mengandungi frasa seni nama gabungan perlu dikekalkan kata sedika. Oleh itu, ayat yang betul ialah mereka ke Perak atau ke Terengganu. Ayat sekali ialah Nabil mesti berusaha bersungguh-sungguh agar supaya mendapat keputusan yang cemerlang. Dalam ayat ini, kita tidak boleh menggunakan dua kata hubung, iaitu kita perlu memilih salah satu. Jadi, ayatnya ialah Nabil mesti berusaha bersungguh-sungguh agar mendapat keputusan yang cemerlang. Ayat yang kedua ialah Nabil mesti berusaha bersungguh-sungguh supaya mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih kepada saudara Afiq Afzal atas pembentangan tadi. Seterusnya, saya Ahmad Rafiq bin Rozami akan membentangkan tentang penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Yang pertama, kita masuk kepada konsep aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tata bahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan pembendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tata bahasa diberi penekanan melalui penggabungan jalinan kemahiran bahasa dan pengajaran dan pembelajaran. Kita masuk pula kepada takrif dan konsep pemulihan. Merupakan langkah khas yang untuk guru lakukan untuk membantu murid menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Program ini dilaksanakan selepas masalah pembelajaran dikesan dan dikenal pasti. Murid didedahkan dengan aktiviti yang mengikut kemampuan menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan dan dihapuskan sama sekali. Terdapat beberapa objektif penerapan elemen pemulihan ini, antaranya iaitu menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka, mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu, mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru. Kita masuk kepada elemen pertama dalam aspek tata bahasa. Yang pertama iaitu pengulangan. Elemen ini melibatkan mengulang kembali apa yang telah diperkatakan dengan betul. Contohnya, jika seseorang menyebut ayat yang mempunyai kesalahan tata bahasa atau penutur sendiri boleh mengulang ayat tersebut dengan betul.
Seterusnya iaitu elemen yang kedua, pelbagai tindakan. Hal ini melibatkan tindakan fizikal atau visual untuk menunjukkan kesilapan tata bahasa. Sebagai contoh, jika seseorang sedang mencari perkataan yang betul, seseorang mungkin menggelengkan kepala atau mengangkat kening sebagai tanda bahawa terdapat kesilapan dalam sesuatu perkataan. Elemen yang ketiga iaitu penjelasan. Seseorang boleh meminta penjelasan jika mereka tidak pasti tentang apa yang dikatakan atau ditulis. Sebagai contoh, seorang boleh bertanya, adakah anda maksudkan makan atau baca buku itu? Elemen yang terakhir iaitu pembetulan. Hal ini adalah pendekatan yang lebih lembut di mana seseorang tidak membetulkan kesilapan secara langsung tetapi menyediakan versi yang betul dalam ayat seterusnya. Contohnya, jika seseorang berkata, saya pergi semalam, orang yang bercakap juga boleh berkata, semalam saya pergi ke kedai. Akhir sekali iaitu kesimpulan daripada hasil pembentangan kami. Kesimpulannya, terdapat banyak perkara yang kita pelajari dan fahamkan berdasarkan tajuk-tajuk ini. Yang pertama, kita telah mengetahui tentang sistem ejaan iaitu penggunaan huruf besar dan huruf kecil serta penggunaan tanda baca. Selain itu, kita dapat mengetahui tentang kegramatisan aspek tata bahasa seperti kesalahan ejaan, kata serta ayat. Kita juga dapat mempelajari tentang penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Oleh itu, diharapkan agar setiap pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ini dengan sebaiknya pada masa akan datang untuk dikongsikan kepada para murid sekalian. Sekian sahaja daripada kami untuk perbentangan kali ini. Sekian, terima kasih.